Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri kuliah online melalui FB Live yang dianjurkan oleh NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group yang dikenali sebagai ARG, yang mana kita mengambil manfaat dari isi kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50 yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillah, pada malam ini menyambung huraian kitab ini, masih lagi menghuraikan bahagian yang pertama daripada pengajian tauhid kita, iaitu yang bersangkut paut dengan al-ilahiyat, ketuhanan. Lalu yang pertama daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang akal yang sihat tidak boleh terima bahawa sifat itu tidak ada pada Allah Ta'ala, iaitu sifat wujud, ada, itu telah selesai. Kemudian masuk kepada sifat yang kedua, iaitu qidam. Qidam kalau kita terjemahkan bererti sedia. Namun terjemahan ini belum memberi satu kefahaman yang jelas, melainkan diterangkan yang dimaksudkan dengan sedia itu adalah menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala, atau dengan erti kata yang lain, kita meyakini bahawa wujud Allah itu tidak didahului oleh tiada. Berbeza dengan yang lain daripada Allah Ta'ala, sama ada merupakan malaikat, sama ada merupakan rasul, sama ada merupakan langit, bumi, arash, kolam, dan segala-galanya, itu semuanya ada permulaan bagi wujudnya. Bermakna wujud setiap satu daripada yang lain daripada Allah didahului oleh tiada. Maka yang bila kita katakan qidam, kita menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala, ataupun kita menafikan bahawa Allah dengan didahului oleh tiada. Yang inilah, sebab itulah sifat qidam ini termasuk dalam sifat yang disebut sebagai sifat salbiyah, sifat yang berfungsi menafikan. Tapi jangan bimbang ya saudara-saudari muslimin muslimat, sekiranya saudara-saudari atau muslimin muslimat tidak dapat sifat qidam ni apa ya, sifat nafsiyah ke, sifat salbiyah ke, sifat ma'ani ke, sifat ma'nawiyah, tak hafal, tak apa. Kerana itu bukan satu perkara yang fardu ain untuk kita menghafal kategori-kategori sifat Allah Ta'ala ni. Yang penting kita yakin bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan. Selesai fardu ain kita. Baik. Dalil naqli, dalil daripada firman Allah Ta'ala menunjukkan di atas sifat qidam ini, iaitu dalam suratul Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin
wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal. Awal di sini sebagaimana yang kita sebutkan bukan awal sebagaimana makhluk. Makhluk ini yang pertama misalnya kalau kita punya beberapa orang anak sulung itulah yang awal, yang mula-mula. Tapi awalnya anak sulung kita itu bukan paling awal. Kita awal daripada dia. Kita sebagai ibu bapa awal daripada anak kita. Dan anak kita itu juga dia dahulunya tidak ada. Setelah kita kahwin bersama dengan isteri mengandung sampai satu tempoh melahirkan anak sulung kita. Maka itu awal yang nisbi. Awal secara penisbahan berbanding dengan anak yang kedua, berbanding dengan anak yang ketiga. Tetapi bukan awal dengan erti kata tidak ada permulaan. Maka beza bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala al-awwalu, makna al-awwalu yang tidak ada bidayah, yang tidak ada permulaan baginya. Wal akhiru juga tidak seperti makhluk. Makhluk kalau kita kata anak bongsu, itu yang akhirlah. Selepas anak bongsu kita, isteri sudah tidak melahirkan anak lagi. Tapi bukan itu yang dimaksudkan, kerana akhir di situ masih ada lagi perakhiran. Satu masa anak bongsu kita juga akan meninggal dunia, ada perakhiran bagi dia. Tetapi yang dimaksudkan al-akhiru di sini bagi Allah Taala iaitu tidak ada penakhiran. Wujud yang tidak diakhiri dengan tiada. Kalau tadi al-awwalu, wujud yang tidak didahului oleh tiada. Maka demikian al-akhiru adalah tidak diakhiri dengan tiada juga. Wazahiru, yang jelas kewujudan Allah Ta'ala itu bagi orang yang terbuka mata hatinya melihat kebenaran. Wal batinu, yang terselindung dari dipandang dengan mata kasar ataupun daripada difahami oleh orang yang terhijab mata hati mereka. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala dengan setiap sesuatu mengetahui. Kul di sini maknanya kul jami'. Berbeza dengan kul dalam hadis kullu bid'atin dalalah. Itu kul majmu' yang bermakna sebahagian. Tapi wahuwa bikulli syai'in alim, itu kul jami'. Semua Allah tahu. Sama ada perkara yang wajib, iaitu zat Allah dan segala sifatnya Allah tahu. Ataupun perkara yang mustahil, iaitu sekutu bagi Allah, Tuhan yang selain daripada Allah. Anak Allah, ini mustahil, Allah tahu juga. Ataupun yang harus, iaitu makhluk ini yang boleh ada boleh tiada ini juga dalam ilmu Allah. Jadi bila kata bi kulli syai'in alim, itu memang maknanya semua, jami'. Baik. Jadi ayat tersebut menunjukkan bahawa Allah maha awal secara mutlak, iaitu wujudnya tidak ada permulaan. Sedangkan selain Allah adalah sesuatu yang baharu, artinya wujudnya ada permulaan dan seterusnya. Kita sampai sebenarnya di muka surat 92. Minta maaf sekali lagi saya sebutkan kepada saudara-saudari yang mengikuti kuliah, siri kuliah kita ini. Dua daripada kuliah kita ini akan biasanya akan ada sebut perkataan Wahabi. Akan ada sebut. Ini kita bagi amaran. Maknanya caution, hati-hati. Kuliah ini ada menyebut perkataan Wahabi. Yang tidak ada menyebut perkataan Wahabi itu kuliah yang santai saja dalam 10-15 minit, paling-paling lama pun setengah jam sebelum berbuka puasa. Yang itu kita baca kitab Tajul Arus, mutiara-mutiara nasihat daripada Al-Arif Billah, Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Yang itu seingat saya kita tak ada sebut tentang Wahabi sebab tidak ada keperluan. Pengajian yang kitab penziarah kubur bukan penyembah kubur, itu memang banyak sebut Wahabi. Kenapa? Kerana yang menuduh orang Islam yang lain sebagai penyembah kubur itu sekarang ini di zaman kita ini lah golongan Wahabi. Jadi tak dapat tidak kena sebutlah Wahabi. Demikian juga bila kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, pengajian sifat 50 yang bersaing nak merebut title Ahlussunnah, nak mengatakan bahawa mereka lah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah golongan Wahabi juga. Sedangkan pegangan mereka itu berbeza dengan pegangan umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah pada perkara-perkara tertentu. Bukan berbeza total 100% tidak. Tapi ada pada perkara-perkara yang asas, perkara-perkara yang penting juga berlaku perbezaan. Jadi saya bagi amaran awal lah ya. Maknanya kepada saudara-saudari kita yang allergic dengan perkataan Wahabi, sama ada
tidak perlulah ikuti live kita ini kerana akan sebut perkataan Wahabi, ataupun apa salahnya bertahan sedikit, tak perlu allergic sangat kerana Wahabi itu hanya merujuk kepada intisab kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Misalnya yang ikut kepada Imam Abu Hanifah disebut Hanafi, yang ikut kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala disebut Maliki, yang mengikut kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala disebut Syafi'i, yang mengikut kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala disebut Hambali. Maka yang mengikut kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari segi manhaj, dari segi pegangannya, itu disebut Wahabi. Jadi kalau yang boleh bertahan sedikit, sabar sedikit, jangan terlampau sensitif sangat dengan perkataan Wahabi itu. Hanya itu nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Jangan dianggap itu sebagai satu ejekan dan sebagainya. Baik. Jadi saya sebut, ya, jangan mana allergic tu tahan-tahankanlah, sabar-sabarkan. Kita nak sama-sama nak mencari kebenaran dan keyakinan, iaitu berkaitan dengan syubhat, keraguan ataupun kekeliruan golongan Wahabi tentang istilah kidam itu sendiri. Pengarang yang sama, Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Samli Hafizahullah, setahu saya telah masuk jilid yang kedua. Buku beliau tebal, ya, iaitu yang bertajuk Wahabi Gagal Faham. Jadi banyak perkara yang berlaku perbezaan antara umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan golongan Wahabi ini kerana ada perkara-perkara yang kadang-kadang tu sangat straightforward, simple, tak jadi isu, tapi mereka gagal faham. Bila mereka gagal faham, mereka komplain, mereka bangkang. Yang kita pelik, bila kita dikomplain dan dibangkang oleh mereka, lalu kita cuba menerangkan apa yang sebenarnya, kita pula yang dimarahi, ya. Isu Wahabi, tak dahlah tu Ustaz, tak habis-habis zikir Wahabi, dahlah tu Ustaz, ni mencari pergaduhan, nanti umat Islam memaki, mencarut dan sebagainya, ya. Yang bila Wahabi menaikkan isu-isu yang kontroversi, isu-isu yang mengelirukan umat, tak nampak pula orang ni pergi nasihat kepada Wahabi tu, dahlah Ustaz, ya, cukup-cukuplah tu membid'ahkan amalan orang, dahlah Ustaz duk sentuh benda khilafiyah, dahlah Ustaz duk melabelkan orang syirik, penyembah kubur dan sebagainya. Tak nampak pula orang-orang ni pergi menasihati. Bila kita cuba nak menerangkan, padahal kita yang diserang, kita cuba nak terang. Kita yang cuba nak terang ni pula yang dimarahi, yang disuruh senyap. Jadi itu tidak adil lah, ya, demikian. Baik. Jadi mereka keliru, mereka tak faham masalah kidam ini. Tapi ini bukan perbezaan yang pergi sampai kepada isi, tapi lebih pada perbezaan dalam memahami istilah, ya. Ini agak ringan lah, ya. Syubhat, kekeliruan golongan Wahabi tentang istilah kidam. Kaum Wahabi menyepakati bahawa wujudnya Allah tidak ada permulaan. Alhamdulillah. Syukur, ya, kalau Wahabi kata Allah dulu tak ada, kemudian lepas Allah tak ada, baru Allah ada, itu berat. Ya, itu susah kita. Tapi Alhamdulillah lah, ya, mujurlah, ya, saudara-saudara kita yang berfahaman Wahabi ini, bab itu dia okey. Dia masih sama seperti kita, dia masih meyakini bahawa Allah wujud, tidak ada permulaan. Bukan Allah asalnya tak ada, lepas tak ada baru Allah ada. Wahabi tidak berfahaman demikian. Wahabi berkeyakinan bahawa Allah wujud, tidak didahului oleh tiada. Allah wujud tanpa ada permulaan. Alhamdulillah, syukur, ya, kerana dengan itu ada persamaan pada perkara yang asas, antara kita dengan golongan Wahabi. Cuma ni masalah dia. Mereka menolak menggunakan istilah qidam dan menganggapnya sebagai istilah yang bid'ah dan haram kerana tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ini masalah dia. Asal tak ada dalam Quran hadis perkataan tu, ini bid'ah. Tasawuf tak ada dalam Quran hadis, bid'ah, ya. Tapi ilmu mustalah hadis yang dikatakan hadis sahih, dhaif, ya, yang dikatakan hadis mutawatir, hadis ahad, itu juga tidak ada istilah-istilah demikian di dalam Quran dan hadis. Dalam konteks yang digunakan itu tidak ada. Tetapi boleh pula mereka faham yang itu. Ya, istilah-istilah yang seperti mursal, munqati', mu'dhal, ya. Macam-macam lah istilah-istilah yang orang belajar ilmu hadis, mereka ada istilah-istilah baru sedemikian. Okey pula mereka boleh terima. Tapi oleh kerana belajar sifat kidam ni ada dalam manhaj Asy'ariyah, yang mana orang Wahabi ni mereka kurang senang, itu kalimah yang paling lembut lah, ya, kurang senang dengan pegangan Asy'ariyah ini.
maka mereka komplain. Kalau dah kamu terima pada permulaan, kita dah serius kata sebenarnya. Tak perlu lagi nak bazirkan masa bergaduh. Kerana la musyahhata fil istilah. Tidak ada perlu kita nak bertikai, nak berbalah semata-mata untuk menetapkan istilah. Saya selalu cerita pengalaman saya masa saya tingkatan 1 di Malay College. Saya dulu masa sekolah menengah. Saya di MCKK. Saya masuk Form 1 tahun 82. Masa tu memang kami datang daripada pelbagai negeri. Ada yang daripada Sabah, ada daripada Sarawak, Terengganu, Kelantan, Perak, Selangor, semualah. Seluruh negeri di Malaysia ni adalah wakil masing-masing dalam batch saya tu. Batch 82-86. Jadi masa mula-mula masuk, maklumlah. Ada yang Kedah dia, ada yang Kelantan, ada Terengganu, ada Johor, macam-macam. Jadi ada perbalahan yang budak form 1 kan. Tapi kalau kita dah dewasa ni masih berbalah istilah, tak cerdik lah Budak form 1 okey lah, budak-budak baru ada yang tak balik lagi, ada yang baru balik. Jadi mereka berbalah istilah cincau, air cincau kita tahu kan, yang grass jelly warna hitam tu. Jadi dua orang berbalah, satu kata ni nama dia cincau, tak silap saya yang cincau ni yang orang utara ataupun orang KL yang tahu. Tapi orang sebelah Perak atau sebelah utara dia kata tak dia ni lengkong. Cincau, lengkong. Bukan, ni bukan lengkong, ni cincau. Tak, ni bukan cincau, ni lengkong. Duk berbalah lah. Lalah datang satu orang lalu. Jadi nak cari pengadil, nak cari sebenarnya ni yang jelly yang warna hitam ni dia namanya cincau ataupun lengkong. Lalu tanya, di tempat kau panggil apa? Kawan tu jawab, ni belda hitam. yang ditanya tu orang Terengganu. Orang Terengganu panggil belda. Belda tu jelly lah. Belda hitam. Hitam maknanya warna dia hitam. Jelly warna hitam. Ipoh panggil lengkong. Betul lah ya. Orang Perak panggil lengkong. Orang KL panggil cincau. Orang Terengganu panggil belda hitam. Jadi tak selesai juga masalah. Yang ni kata lengkong, yang ni kata cincau, yang seorang lagi kata belda hitam. Ambil. Jadi tak perlu pun. Actually setakat nama yang berbeza merujuk kepada benda yang sama, tak ada masalah. Yang masalahnya kalau benda tu lain. Kita suruh dia beli air cincau, dia pergi beli cendol misalnya. Cendol tu dah lain. Tak apalah kata dia ni cendol ke cincau ke janji. Tak boleh. Cendol, cincau. Tapi kalau memang dia bawa benda tu, benda yang sama, tapi dia kata, ambil ni lengkong. Lengkong? Aku kan kirim kat engkau beli air cincau, kenapa kau beli lengkong? Cuba tengok, sama ke tak? Sama. Tu tak payah balah lah. Nak panggil lengkong boleh, nak panggil cincau boleh, nak panggil belda hitam boleh. Yang penting bendanya sama. Jadi sekarang ini, yang sama antara kita dan mereka adalah sama-sama meyakini bahawa Allah Ta'ala wujud tanpa ada permulaan. Kita Asy'ariyah Maturidiyah berkeyakinan demikian. Kawan-kawan kita yang berfahaman Wahabi juga berkeyakinan sama. Dah, tak payahlah berbalah lagi. Kenapa kamu nak komplain istilah kidam itu? Itu hanya istilah. La musyahhata fil istilah. Tidak ada pergaduhan, perbalahan dalam bab menetapkan istilah. Tapi sebagaimana yang kerap berlaku dengan golongan Wahabi ini, benda-benda macam ni pun nak gaduh juga, nak berbalah juga. Kata ni haram guna ni. Sebab tak ada ni istilah-istilah kidam dalam Quran hadis ni. Bid'ah. Baik. Soalan. Benarkah istilah kidam dianggap bid'ah? Kerana tidak terdapat dalam Quran dan hadis. Jawapan, pendapat kaum Wahabi yang membid'ahkan istilah kidam jelas tidak benar. Kerana dua alasan. Pertama, istilah qadim sebagai bentuk kata kerja isim fa'il daripada kata qidam memang telah disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi benda yang sama. Qidam dia punya isim dia, masdar dia. Kalau qadim atas nama fa'il, itu ada juga disebut, jadi maknanya sama. Minum dengan tangan kanan ya. Nampak dalam live macam dengan tangan kiri. Saya selalu terpaksa sebut kerana kadang-kadang jadi fitnah benda-benda yang kecil macam ini. Apa ustaz mengajar akidah, tak ada adab, minum pun dengan tangan kiri katanya. Saya minum dengan tangan kanan, tapi oleh kerana
Saya guna kamera depan, ya, dia nampak macam tangan kiri. Ya. Baik. Seterusnya, memang ada disebut qadim ini di dalam hadis yang sahih. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala idza dakhala al-masjida a'udzu billahil azimi wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim qala syaitanu hufiza minni sa'iral yaum. Ini satu doa, ya. Nanti alhamdulillah, mana tahu insya-Allah bila pandemik COVID-19 ini pulih ataupun semakin pulih dan kita dibenarkan untuk berjamaah dan berjamaah di masjid semula, wallahu a'lam lah bila, ya. Katalah satu masa nanti dibenarkan semula sebagaimana sebelum ini. Ini doa yang patut sekali kita baca apabila kita masuk ke dalam masjid. A'udzu billahil azim. Aku memohon lindung dengan Allah yang maha agung. Wa biwajhihil karim, dan dengan zatnya yang mulia. Kalau Wahabi dia nak terjemah wajah tu muka lah, dengan muka Allah yang mulia. Ya, jadi bukan begitu. Wajah ni dalam bahasa Arab kerap kali juga digunakan merujuk kepada seluruhnya, zatnya. Bahkan dalam bahasa Melayu sebenarnya. Misalnya kita kata padan dengan muka dia. Muka dia saja ke? Atau orangnya semua sekali? Ataupun orang tu kata mana tahu bergaduh dua orang kawan. Asalnya kawan baik tapi bergaduh. Bergaduh geram, dia kata nanti masa kenduri kahwin anak aku jangan bagi aku nampak muka engkau. Ya. Tahu-tahu datang kawan ni yang dia kata jangan bagi aku nampak muka engkau tu datang. Tapi dia bungkuslah muka dia. Jadi marahlah tuan rumah ni. Bukankah aku kata kat engkau, aku tak nak nampak muka engkau datang ke kenduri kenduri kahwin anak aku ni. Dia kata, betul lah tu. Mana nampak muka aku? Aku dah bungkus ni, Aku dah tutup dengan apa? Dengan mask, dengan apa ni? Kan kau kata tak nak nampak muka aku. Mana nampak muka aku? Ni memang betul orang yang tak faham lah, ya. Tak faham dari segi istilah bahasa. Bila orang tu kata, aku tak mau nampak muka engkau, itu sebenarnya merujuk kepada keseluruhan. Maknanya aku tak mau kau datang. Aku tak nak nampak kau datang. Bukan muka saja. Itu dalam uslub bahasa Melayu. Dalam uslub bahasa Arab juga, wajhu ini boleh dimaknakan keseluruhan, ya. Kalau dalam bahasa Melayu lagi misalnya menjatuhkan air muka, sebenarnya bukan muka saja, ya. Seluruh diri orang tu akan merasa malu, ya, dengan sesuatu yang berlaku. Baik, biwajhihil karim, kita ahli sunnah wal jamaah menterjemahkan dengan zatnya yang mulia, ataupun yang maha pemurah, wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang qadim, yang tidak ada permulaan, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam, yang terkutuk. Maka kalau kita buat demikian, syaitan akan berkata, orang ini telah dilindungi dariku selama satu hari ini. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Al-Imam Al-Baihaqi. Baik, rahmatullah alaihima. Wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang tidak ada permulaan. Kalau kekuasaan Allah tidak ada permulaan, pasti zat Allah tidak ada permulaan. Takkanlah sifat, kan, kekuasaan ini merujuk pada sifat kudrah, kuasa. Jadi kekuasaan Allah tidak ada permulaan. Tapi zat Allah asalnya tak ada. Tak mungkin. Kerana sifat ini pasti dia berdiri pada zat. Sifat dia bukan hanging on the air, tak ada mana-mana hijau. Mana hijaunya? Tak adalah hijau saja. Apa yang hijaunya? Apa zatnya? Misalnya ni, gelas ni ada plastik warna hijau. Daun ni warna hijau. Mana boleh hijau tu saja? Soal hijau tu sifat. Pasti dia akan berdiri pada zat. Jadi kekuasaan Allah itu qadim, tidak ada permulaan. Pasti zat Allah juga bersifat qadim, iaitu tidak ada permulaan. Jadi benda tak ada isu lah. Kita haraplah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang berfahaman Wahabi, ya, kalau nak habiskan masa berbalah benda-benda yang tak menjadi isu pun, ya. Yang penting kamu dan kami sama-sama beriktikad, sama-sama yakin bahawa Allah wujud, tidak didahului oleh tiada. Allah wujud tanpa ada permulaan lah. Penerangan, kod-kod kamu masih tak puas hati, ini istilah tak ada dalam Quran, hadis dan sebagainya. Ada, ya, ada dalam hadis. Dalam hadis yang lain
Tentang nama-nama dalam Al-Asma'ul Husna juga diriwayatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Man ahsaha dakhalal jannata at-tawwabu al-qadimu. Disebut satu persatu dan ada antaranya disebut adalah al-qadim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk syurga. Antara yang disebut yang maha penerima taubat dan yang maha tidak berpermulaan. At-Tawwab Al-Qadim. Cuma hadis ini statusnya adalah hadis yang dhaif, tapi kita kena ingat ya, ini hanya dalam menetapkan istilah. Dia bukan nak menetapkan akidah. Akidah sudah mantap bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan. Boleh ke guna istilah qadim? Boleh saja. Sebab kalau tidak ada istilah itu dalam Quran dan hadis sekalipun, setakat meletakkan istilah sebagaimana kita katakan istilah-istilah dalam ilmu usul fiqh, yang dikatakan istilah-istilah usul fiqh misalnya masalikul illah, as-sibru wat taqsim dan sebagainya. Mana ada istilah macam tu di zaman Nabi SAW, tapi setakat nak meletakkan istilah itu tak ada masalah. Apatah lagi kalau ada sandaran ya. Pertama yang tadi daripada hadis yang sahih, dan yang kedua ini walaupun dalam hadis yang dhaif, tapi konteksnya bukan dalam menetapkan akidah, kerana akidah itu telah tertetap dengan ayat suci Al-Quran dan juga dengan keyakinan kita. Kerana akal yang sihat tidak akan menerima Allah itu pula asalnya tidak ada kemudian baru Allah ada, itu mustahil. Maka dalam menetapkan istilah ini sudah ada hadis sahihnya, ada mengatakan tidak perlu berbalah dalam menyebutkan sifat qidam ini. Dalam hadis yang lain juga diriwayat dengan sanad yang dhaif ya. Ada beberapa hadis yang dhaif campur dengan hadis yang sahih. Maknanya cukup kuatlah ya setakat untuk mengatakan istilah qidam ini bukanlah satu perkara yang bid'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahida innahu witrun yuhibbul witra man hafizaha dakhalal jannata wa hiyallahu at-tam al-qadim. Jadi antara yang disebut dalam hadis ini adalah al-qadim. Dua hadis terakhir di atas ya sanadnya dhaif. Yang pertama tu sahih. Ada tiga hadis yang disebutkan tadi, yang pertama sahih, yang dua lagi itu adalah dhaif. Akan tetapi jika digabungkan dengan riwayat yang pertama maka menjadi kuat dan menghantarkan pada kesimpulan bahawa kata qadim ini memang ada datang daripada Nabi SAW. Itu kesimpulannya. Dan bahkan ia bukan nak menetapkan akidah sebagaimana kita sebutkan, bahawa Allah itu tidak ada permulaan, itu telah sabit tanpa ada khilaf di kalangan umat Islam. Tetapi hanya dalam penetapan istilah sahaja. Nak merujuk apa tu? Nak katakan Allah tu wujud tanpa ada permulaan tu nak kata apa? Qidam. Bolehlah. Ada pun perkataan itu dalam hadis. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Kedua, istilah qidam dan qadim telah menjadi ijma' para ulama sebagai sifat dan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat ya, ijma' adalah hujjah dalam agama kita. Kesepakatan para ulama. Jadikan ulama sebagai pendeta Yahudi, Nasara, na'udzubillah min zalik, ya. Dia bukan cerita kita nak menjadikan ulama itu sebagaimana orang-orang Nasara mengagungkan pendeta dia sampai mengubah hukum hakam Allah Taala, bukan. Tetapi di atas konteks kita menyerahkan sesuatu urusan itu pada ahli dia. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah atau kama qala sallallahu. Apabila diserahkan sesuatu urusan itu bukan pada ahlinya, maka tunggulah as-sa'ah, yakni kebinasaan ataupun hari kiamat. Jadi jelas dalam agama kita banyak hadis-hadis dalil-dalil yang menunjukkan bahawa sesuatu urusan itu perlu diserahkan kepada ahlinya. Maka ahli dalam bidang agama ulama. Bukan cerita nak menjadikan ulama ini sebagai pendeta Yahudi dan juga Nasara, na'udzubillah, ini su'uzzan yang teruk. Kemudian yang kedua, kalau ijma' memang haram dilanggar. Kita dah pernah sebut dahulu dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kesepakatan umat Islam, kesepakatan para ulama itu haram dilanggar. Jadi dalam konteks ini Al-Imam Abu Bakar Ibn Furaq rahimahullah ta'ala berkata, wa amma wasfuhu ta'ala bi annahu aidan ijma'ul ummati
wa ma'nahu annahu mutaqaddimun biwujudihi ala kulli ma wujida bil huduthi bi ghairi ghayatin wala muddatin wa huwa ma'nal wasfi lahu bi annahu azaliyun wa dhalika aidan mimma la khilafa fihi bainal ummi wa illam yarid bi lafzihi nassu kitabin wala sunnatin. Ini kita sebutkan tadi, yang penting makna itu disepakati. Nak letak istilah itu tidak perlu jadi satu perbalahan. Adapun menyifati Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat qadim, yakni tidak ada permulaan bagi wujudnya, adalah juga ijma' umat, ijma' para ulama di kalangan umat Islam. Sedangkan qadim adalah bahawa wujudnya Allah mendahului semua perkara yang ada dengan tanpa batas maksimum dan tanpa masa. Kalau setakat mendahului makhluk, mungkin mendahului makhluk yang lain. Tapi bila kita kata wujud Allah mendahului segala yang ada, itu mendahului yang tidak ada batas. Maknanya bukan Allah juga satu masa dahulu tak ada. Cuma yang paling awal Allah lah. Lepas Allah baru ada yang lain. Bukan. Maknanya memang wujud Allah tidak ada permulaan. Tanpa ada batas. Tanpa ada batasan masa maksimum, tidak ada. Itu namanya azali. Demikian itu juga pengertian menyifati Allah dengan sifat keadaan tanpa ada permulaan. Demikian itu juga termasuk tidak ada perselisihan di kalangan umat. Tidak ada khilaf. Sebab tu kita kata kita dengan Wahabi lah masalahnya tidak ada khilaf sebenarnya. Dari segi memahami makna tidak ada khilaf. Meskipun kalimah qidam itu ataupun qadim itu secara khusus tidak terdapat dalam teks Al-Quran dan Sunnah. Baik. Tapi yang hadis yang kita sebutkan tadi sebenarnya ada ya. Istilah qadim sebagai salah satu daripada nama Allah dalam hadis yang dhaif. Tapi kalau sultanuhul qadim ataupun sultanihil qadim, kekuasaan yang qadim itu ada dalam hadis yang sahih. Jadi tidak ada masalah lah. Ini bukan satu benda yang menjadi isu sangat ya. Kita in fact ada masalah yang lebih besar lagi dengan golongan Wahabi ini, terutamanya dalam masalah memahami ayat-ayat yang zahirnya menggambarkan seolah-olah Allah itu beranggota badan, seolah-olah Allah itu bertempat di suatu tempat. Itu perbezaan yang lebih fundamental berbanding dengan masalah qidam ini. Perbezaan kita hanya pada istilah saja, so tak perlu diperbesarkan. Yang penting isinya sama-sama disepakati. Pernyataan di atas memberikan kesimpulan bahawa sifat qadim dan azali bagi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadi ijma' kesepakatan di kalangan umat Islam dan di kalangan para ulama salafus salih. Ulama lain yang juga menginformasikan bahawa istilah qadim sebagai nama dan sifat bagi Allah telah menjadi ijma' para ulama adalah Ibn Qatlubura dan Al-Alus Bajuri. Maknanya selain daripada Al-Imam Ibn Furaq rahimahullah ta'ala, ramai lagi ulama-ulama lain yang menakalkan ijma' di situ. Selesai sifat qidam. Sekarang pergi pada sifat yang ketiga, iaitu baqa'. Allah juga wajib memiliki sifat baqa', yakni kekal dan abadi, yakni wujud Allah tidak akan diakhiri oleh tiada. Wajibul wujud. Allah mesti ada. Jadi tidak Allah tu nanti akan berakhir dengan tiada, tidak akan demikian. Artinya wujudnya Allah akan berlangsung selama-lamanya. Tidak akan sirna, tidak akan binasa dan tidak ada akhirnya. Oleh kerana itu Allah mustahil memiliki sifat yang terbalik daripada itu, iaitu fana, binasa, rosak, mustahil. Makhluk ya, makhluk memang binasa. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di dunia ini binasa. Cuba lihat firman Allah Taala suratul Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di muka bumi ini akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang maha agung lagi maha mulia. Jadi tak boleh ya kita terjemahkan wajhu di sini dengan muka. Kerana muka ni memberi gambaran anggota badan. Kalaupun dikatakan kami kata muka, tapi muka yang tak sama dengan makhluk. Sama juga seperti Ustaz kata, kita melihat Allah di hari akhirat, tapi tak sama macam melihat makhluk. Tak sama. Melihat Allah di negeri akhirat itu, ceritanya apa? Sabit dengan Quran dan hadis. Ya? Yang ni pun sabit Ustaz. Yang ni wajah Allah ni sabit dalam Quran hadis juga. Okey, macam mana beza dia?
Melihat Allah Subhanahu Wa Taala ini jelas disebut dalam Quran dan hadis. Tetapi ada orang memahami, menyangkakan oleh kerana Allah Ta'ala boleh dilihat di hari akhirat, itu bererti Allah Ta'ala itu bertempat. Itu apa masalah? Saya telah terangkan dalam posting sebelum ini. Masalahnya adalah dia cuba nak memakai apa yang talazum, saling memistikan yang ada pada makhluk, dia nak pakai pada Allah Ta'ala. Kalau makhluk boleh dilihat, mana makhluk itu ada pada satu tempat. Ataupun bila makhluk itu berada pada satu tempat, secara teorinya kita boleh lihat. Walaupun tidak semua makhluk yang ada tempat itu kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Ada makhluk-makhluk yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar kita. Jadi dia cuba nak apply talazum ini oleh kerana Allah Ta'ala boleh dilihat di hari akhirat. Kalau begitu, mana Allah Ta'ala bertempat. Maka tergelincir golongan Mu'tazilah dalam talazum itu, dalam saling memistikan itu, sehingga dia menafikan melihat Allah Ta'ala pada hari akhirat. Kerana dia berkeyakinan, itu sama. Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bab itu sama. Iaitu sama-sama meyakini bahawa Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat. Kerana yang dikatakan tempat itu pasti adalah makhluk. Maknanya wujud makhluk yang itu ada permulaan. Sedangkan Allah wujud tanpa ada permulaan. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu berada dalam makhluk. Makhluk itu berada di dalam Allah. Jadi, yang itu sepakat. Tetapi bercanggah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah, kerana Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini bahawa Allah boleh dilihat di hari akhirat. Dan bercanggah juga Ahli Sunnah wal Jamaah dengan golongan yang mujassimah ataupun musyabbihah, kerana mereka menetapkan tempat bagi Allah. Kadang-kadang mereka kata begini, mereka kata kami mengatakan Allah di langit tapi tidak bertempat. Okey. Langit itu tempat ke tidak? Jadi sekarang ni seolah-olahnya kepeningan di situ. Yang ni baru dikatakan kepeningan. Kamu mengatakan Allah di langit. Kenapa? Kerana Al-Quran kata begitu. Quran tidak kata Allah bertempat di langit. Kalau nak katakan Quran kata, banyak benda yang seolah-olahnya Quran kata. Tapi maknanya tidak difahami demikian. Jadi soalnya bukan pada Quran kata. Apa yang kamu fahami daripada ayat Quran? Misalnya, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Dan dia Allah Ta'ala berserta dengan kamu, bersama dengan kamu di mana kamu berada. Makna yang zahir daripada berserta, ma'iyyatu zat. Berserta dengan zat. Tapi tak akan difahami demikian. Maknanya kita akan berkeyakinan di mana saja kita berada, zat Allah berada dengan kita. Itu batil. Quran kata. Quran sebut, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Kamu yang memahamkan zat Allah berserta dengan kamu di mana kamu berada. Kefahaman itu yang batil, bukan masalah Quran kata. Sama juga nasullaha fanasyahum. Mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Saya yakin Allah tu lupa lah Ustaz. Boleh ke macam itu? Bolehlah, Quran yang kata. Bukan masalah Quran kata. Macam mana kamu memahami ayat Al-Quran? Adakah seperti para ulama memahami nasullaha fanasyahum? Nasyahum itu bermakna Allah tidak peduli, bukan Allah lupa. Allah tidak peduli, lalu Allah azab mereka. Wahuwa ma'akum aynama kuntum, bukan makna zat Allah berada di mana-mana, tidak. Tapi bermakna Allah Ta'ala bersama dengan kamu dengan ilmunya. Di mana kamu berada dalam ilmu Allah. Allah bersama dengan kamu dengan kudrahnya. Di mana saja kamu berada tidak lepas daripada kuasa Allah. Jadi itu bukan masalah kita menolak. Ustaz tolak Quran. Quran kata wahuwa ma'akum aynama kuntum. Kenapa Ustaz tidak beriman bahawa Tuhan berada di mana-mana? Kerana bukan itu makna dia. Jadi kena faham beza antara Quran kata dengan apa yang difahami daripada Al-Quran. Jadi jangan mudah menyangkakan oleh kerana saya faham begitu, itulah yang Quran kata. Nak tahu apa yang Quran kata daripada sudut maksud, itu kita merujuk kepada tafsiran para ulama yang muktabar, khususnya tafsiran para ulama salafus soleh dalam riwayat yang sahih daripada mereka. Jangan diambil riwayat-riwayat yang maudhu' yang dinisbahkan kepada yang dinisbahkan kepada salafus soleh, jangan. Jadi kemudian macam mana pula kalau Ustaz boleh kata kita melihat Allah di negeri akhirat, tapi tak sama macam melihat manusia, makhluk. Kenapa Ustaz tak boleh terima kita kata Allah ada muka, tapi muka Allah tak sama dengan makhluk? Bezanya adalah muka tu sendiri, apa makna zahir muka? Itu satu jenis anggota badan. Kalau kamu kata kami beriman dengan wajhullah, tapi kami katakan tak sama seperti makhluk, itu okey. Kamu beriman bahawa itu adalah wajhullah. Tapi apa maksudnya? Itu serah pada Allah.
Yang pasti tak sama seperti yang kita bayangkan dengan makhluk. Selesai. Tapi kalau kamu dah katakan bahawa wajhullah artinya muka, sedangkan muka makna yang zahirnya adalah satu bahagian daripada anggota badan. Kemudian barulah kamu kononnya cuba nak tanzih, nak membezakan, mengatakan oh Allah ada muka tapi muka Allah tak sama dengan makhluk. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kerana mengisbatkan muka dengan makna yang zahir itu sudah tidak layak dengan Allah. Jadi bila dia dibawa pengalihan yang kemudian itu sudah tidak menyelesaikan. Berbeza dengan kita kata melihat Allah tapi tidak seperti melihat makhluk. Kerana apabila Allah Ta'ala itu wujud tanpa bertempat, maka jelas melihat Allah itu tidak sebagaimana kita melihat makhluk yang bertempat. Selesai. Ataupun kita katakan mendengar Allah tapi tak sama seperti mendengar makhluk. Jelas. Kerana mendengar Allah yang pertama qadim. Mendengar makhluk asalnya tidak mendengar. Mendengar Allah tanpa ada perlu kepada alat. Mendengar makhluk perlu kepada alat. Mendengar Allah mendengar segala-galanya yang wujud. Mendengar makhluk banyak yang kita tak dengar. Mendengar Allah itu kekal. Mendengar kita ada kalanya hilang. Dan pasti hilang bila kita sampai satu masa nanti. Jadi itu memang kita boleh terima. Mengatakan Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi mendengar Allah tak sama seperti mendengar makhluk. Tapi kalau kamu sudah katakan Allah ada muka, cuma muka Allah tak sama seperti muka makhluk. Muka kita sama kita pun tak sama. Muka saya dengan muka tuan-tuan tak sama. Apatah lagi kalau muka kita bandingkan dengan muka kuda, muka kucing, muka monyet, muka apa, lain. Muka kita sesama manusia pun tak sama. Kita sesama orang Melayu tak sama. Apatah lagi kalau kita bandingkan muka kita orang Melayu dengan orang Negro, dengan orang putih, dengan orang Arab, tak sama. Tapi tak sama pun masih ada persamaan, itu adalah muka. Jadi yang itu yang kita nafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham, bila kita pergi pada ayat mutasyabihat, kita ada pilihan sama ada ikut salah, iaitu kita tidak memaknakan makna yang layak dengan Allah Ta'ala. Yang tu dia katakan macam istiwaan yaliku bihi jalla jalaluh. Istiwa yang layak dengan Allah Ta'ala. Dah selesai. Kalau betul kamu nak salaf, masalahnya kamu mengatakan istawa tu maknanya Allah tu menetap, ada di atas arash. Cuma adanya Allah Ta'ala itu tak sama seperti makhluk. Itu yang masalahnya. Kamu dah menetapkan bertempat. Bertempat itu sudah sifat makhluk. Adakah menyelesaikan masalah kalau kamu katakan Allah beranak, tapi beranaknya Allah tak sama dengan beranaknya makhluk? Saya sudah tanzih Allah sebab saya katakan beranaknya makhluk. Tak selesai. Kerana beranak itu kamu sudah isbatkan sesuatu yang tidak, tempat itu kamu telah isbatkan sesuatu yang tidak layak dengan Allah. Tapi saya tak kata Tuhan bertempat, saya hanya kata sebagaimana Quran kata Allah fis sama. Kalau demikian bukan saja Allah itu fis sama, wa fil ardi ilah juga. Allah juga di bumi adalah ilah, Tuhan. Adakah bermakna kita kata Allah itu ada di bumi? Adakah Allah berada di mana-mana? Adakah Allah berada dalam diri kita? Sebab Allah lebih dekat daripada hablul warid, daripada urat leher kita. Urat leher kita kan dalam badan kita. Ke ada orang yang urat leher dia duduk di luar, na'udzubillah. Urat leher kita ada di dalam badan kita. Sedangkan Allah Ta'ala lebih hampir, dalam Al-Quran kata min hablil warid, lebih hampir dengan kita daripada urat leher. Saya ikut Quran Ustaz. Oleh kerana urat leher dalam badan dan Allah lebih hampir daripada urat leher, maknanya Allah dalam badan kita. Boleh ke macam itu? Ikut Quran Ustaz? Asal ikut Quran, itu sama salah faham makna Al-Quran. Jadi hati-hati. Kerana ini adalah kekeliruan yang sangat berleluasa di zaman kita sekarang ini. Orang cuba membanding-bandingkan, kalau Ustaz kata boleh pula Allah mendengar tak sama seperti makhluk, kenapa Ustaz tak boleh terima Allah bertempat tapi tak sama seperti makhluk? Tapi kalau saya kata Allah di atas arash maksudnya apa? Kita kena tanya. Kalau di atas arash itu hanya terjemahan kepada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, atau kita katakan wahwal qahiru fawqa ibadih. Dialah yang qahir, menguasai di atas hamba-Nya. Diterjemahkan demikian. Kena tanya, di atas hamba-Nya maksud apa? Terjemah kepada wahwal qahiru fawqa ibadih. Maknanya fawqa ibadihi dengan kuasa, dengan iradah dan sebagainya. Okeylah. Tapi kalau dikatakan fawqa ibadihi itu maknanya Allah tu berada di atas makhluk dia, di atas hamba-Nya.
mengambil ruang di atas hamba-Nya, itu batil. Jadi kalau misalnya kamu mengatakan sebagai Allah itu, kamu terjemahkan istawa ala arash, Allah istiwa di atas arash, atas itu. Atas itu maknanya apa? Kalau atas itu, saya terjemahlah Ar-Rahmanu ala arsy istawa, terjemah semata-mata. Okey, tapi kalau kamu terjemah semayam, dah tak tepat. Kalau kamu terjemah Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Tuhan yang Rahman di atas arash dia bersemayam, dah problem. Kerana bersemayam, kalau kita cek dalam kamus-kamus bahasa Melayu, bersemayam itu maknanya duduk. Duduk, kalau kita ta'rifkan, bermakna memberatkan jasad pada bahagian punggung. Tapi Allah duduk tak sama seperti makhluk. Kamu dah isbatkan duduk, kemudian kamu mengatakan tak sama seperti makhluk, dia tak menyelesaikan masalah. Kerana duduk itu sudah ada makna yang zahir dia. Tapi kalau kamu kekalkan, saya beriman dengan istawa ala arash, itu saya beriman. Cuma makna saya serah pada Allah. Itu baru betul-betul pure salaf. Itu tak ada masalah. Kita tak komplain. Istiwaan yaliku bihi jalla jalaluh ala ra'sil ain, itu kita terima. Ataupun boleh juga metod khalaf, iaitu meletakkan makna yang dalam bahasa ditanggung, memang ada makna tu. Dan dalam akidah tak bercanggah, misalnya salah satu makna istawa adalah istaula. Lalu dimaknakan Allah menguasai arash. Okey saja, kerana memang salah satu makna istawa adalah istaula. Dan bila dimaknakan menguasai, pasti itu tidak bercanggah dengan akidah. Tapi kalau dimaknakan dengan menetap, duduk, itu masalah. Jadi kalau memang kamu katakan Allah tidak bertempat, tidak perlu kamu katakan Allah itu berada di langit. Kerana langit itu tempat. Jadi jangan cakap dua benda yang kontradiktori, seolah-olah duanya itu boleh berhimpun. Itu kan penting kita belajar hukum akli yang mustahil itu dia tidak akan berhimpun dalam masa yang sama dua benda yang bertentangan. Allah di langit tapi Allah tak bertempat. Ini sembang apa? Langit itu sudah tempat. Jadi masalahnya kamu cuba memahami ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat dengan makna yang zahir. Maka itulah yang Allah Ta'ala ceritakan. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada bengkok, dia akan ikut mana yang tasyabuh, mana yang samar-samar daripada ayat, dia pergi ikut. Kenapa? Ibtira al-fitnati wa ibtira at-ta'wilih. Kerana mencari fitnah, pergaduhan, perbalahan dan mencari juga takwilih. Mereka keliru kat situ. Mereka kata Asy'ariyah ni lah yang bengkok. Kenapa? Kerana Asy'ariyah takwil. Nanti takwil dalam ayat tu maknanya apa? Itu yang selalu banyak orang keliru. Tengok Asy'ariyah ni sesat. Pasal apa? Dia mentakwilkan ayat mutasyabihat. Tu dalam Quran dah kata, wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wilih. Cari takwil dia. Maka Asy'ariyah ni sesat. Pasal dia takwil. Bukan Syekh. Takwil dalam ayat tu maknanya tafsir. Dia nak cari juga tafsir daripada ayat mutasyabihat, padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang tahu makna daripada ayat mutasyabihat. Takwil itu maknanya tafsir. Tidak ada yang tahu tafsiran makna daripada ayat mutasyabihat illallah, kecuali Allah. Paling-paling wasihuna fil ilmi, dan orang yang betul-betul mendalamnya ilmu dia, tahu makna ayat mutasyabihat. Ikut tengok perkiraan yang mana. Yang penting itu ayat mutasyabihat, maknanya tidak jelas. Maka kalau kamu masih nak menafsirkan, itu yang kamu buat sebenarnya. Bila kamu mengatakan istawa maknanya duduk, kamu telah termasuk dalam ibtira' at-ta'wili. Kamu mencari tafsir, iaitu kamu menafsirkan istawa dengan makna menetap ataupun makna duduk. Iaitu maknanya hati ada bengkok. Tetapi yang dilakukan oleh golongan ahli sunnah wal jamaah, salaf ataupun khalaf, takwil dengan makna yang lain, bukan dengan makna tafsir. Yang itu yang selalu dikeliru. Kata dia, kalau macam tu salaf semua ni kafir lah, sebab mereka tak takwil ayat mutasyabihat. Kamu kena faham takwil dengan makna apa. Kalau takwil dengan makna tafsir, betul. Salaf tidak takwil, salaf tidak tafsir. Kebanyakan salaf serah pada Allah. Selesai. Tapi kalau takwil dengan makna mengalih,
sesuatu lafaz daripada makna yang zahir kepada makna lain kerana ada dalil yang menuntut supaya dialih, itu salaf buat. Tidak ada salaf yang memaknakan istawa dengan makna duduk ataupun menetap. Salaf kata, nu'minu bihi kama aradallah. Kami beriman dengan istiwa itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki? Wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Ataupun istawa, istiwaan yaliku bihi jalaluh. Istiwa yang layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau begitu, takwil dilakukan oleh kedua-dua. Janji Ahlussunnah wal Jamaah dia mentakwilkan dengan arti kata mengalih makna. Cuma beza antara salaf dan khalaf apa? Saya sebut dahulu ya. Yang mungkin lambat untuk mendapatkannya itu boleh ulang beberapa kali. Takwil satu makna tafsir. Yang tu kita tak boleh tafsir kerana tak ada yang tahu makna sebenar kecuali Allah. Yang kedua, takwil dengan makna sarful lafzi an ma'nahu zahiril mutabad zihni ila ma'nan akhara lidalilin yaqtadi hadha sarf. Saya ulang lagi sekali. Takwil dengan makna sarful lafzi, alih lafaz, an ma'nahu zahir, daripada maknanya yang zahir, al mutabadiri ila zihni, yang cepat datang dalam otak kita makna tu, ila ma'nan akhar, kepada makna lain. Yang cepat datang dalam otak tu kita tak pegang, kita alih pada makna lain. Kenapa alih? Li dalilin, kerana ada dalil. Yaqtadi hadha sarf, yang menuntut supaya dialih. Misalnya tadilah, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa Allah, lalu Allah lupakan mereka. Makna yang datang cepat dalam otak dengan kalimah nasiyah, maknanya lupa. Tapi kenapa kamu tidak memaknakan Allah lupa? Kerana bila nisbah nasiyah kepada Allah, itu automatik menjadi dalil bahawa makna yang zahir tidak dikehendaki. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kenapa kamu tak kata zat Allah berada dengan kita di mana-mana kamu berada? Kerana itu batil. Kerana itu menempatkan Allah di rumah, menempatkan Allah dalam kereta, menempatkan Allah dalam tandas. Na'udzubillah. Jadi itu menuntutkan kepada takwil, dengan arti kata mengalihkan makna. Cuma apa beza salaf dengan khalaf? Kebanyakan salaf dia takwil secara ijmali. Kebanyakan, bukan semua. Kebanyakan salaf takwil secara ijmali, secara umum, makna yang zahir yang tak layak itu dinafikan kepada satu makna yang diserah kepada Allah. Itu makna takwil ijmali. Ataupun kebanyakan khalaf, mereka takwil secara tafsili, secara yang detail, secara yang terperinci. Mereka alih daripada makna yang tidak layak, iaitu duduk dan menetap, kepada makna yang lain, iaitu yang layak dengan Allah, seperti menguasai. Maka Ar-Rahmanu al-Arsy istawa, Tuhan yang Rahman di atas arash dia istiwa, diterjemahkan sebagai Ar-Rahmanu al-Arsy istaula. Tuhan yang Rahman menguasai arash. Baik, menguasai arash itu bercanggah tak dengan akidah? Confirm tidak bercanggah dengan akidah. Kerana Allah menguasai arash, bahkan Allah menguasai segala-galanya. Pasti tak itu makna yang dikehendaki? Wallahu alam. Kerana itu hanya salah satu daripada pelbagai makna istawa, yang pasti dengan makna duduk dan menetap itu batil. Jadi ada orang kata, mana ada Ustaz Wahabi mana ada kata Allah bertempat? Alhamdulillah. Kalau dia tak kata Allah bertempat, fine, dah selesailah masalah. Tapi memang ada yang mengatakan bertempat. Sehingga kan dia mengatakan bila tiba 1/3 malam, ada hadis nuzul, Allah turun ke langit dunia pada 1/3 malam. Jadi dia terjemahkan dengan makna yang zahir. Turun maknanya bergerak daripada atas ke bawah. Jadi kalau 1/3 malam, kosonglah sekejap arash. Itu kan dah menempatkan. Maknanya kamu menempatkan Allah di arash. Kecuali pada 1/3 malam, tempat Allah di langit dunia. Ini memang kacau. Itu memang jelas batil akidah seperti itu. Dan bahkan nanti akan jadi satu benda yang tak munasabah lah ya. Sebab kita tahu ya, 1/3 malam ini hakikatnya berlaku pada setiap detik. Di dunia ini berlaku 1/3 malam. Ni sekarang ni kita sedang live ini sedang berlaku 1/3 malam. Tapi bukan di tempat kita, di tempat lain. Selepas di tempat itu, di tempat lain. Selepas di tempat itu, di tempat lain. Selepas itu sampai kepada giliran kita 1/3 malam. Jadi kalau dikatakan 1/3 malam itu memang zat Allah berada di langit dunia, bermakna zat Allah sentiasa berada di langit dunia pada setiap detik. Kerana setiap detik itu merupakan 1/3 malam di satu tempat. Jadi ini memang jelas menunjukkan bahawa memahami secara zahir demikian itu, zahiriyah dalam akidah itu,
itu sangat merbahayalah kepada akidah. Dia akan jadi bercanggah sebab itu bukan daripada Allah Taala. Law kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sesuatu itu bukan daripada Allah Taala, nescaya itu akan terdapat, akan mereka dapati percanggahan-percanggahan yang banyak. Yang sedihnya depa perli kita PPRT pun ada rumah. Saya pernah tengok print screen WhatsApp tu. Itulah saya katakan punca kenapa orang jadi menyeleweng dalam akidah. Dia cuba nak kias Allah dengan makhluk. Oleh kerana semiskin-miskin orang miskin pada rumah PPRT, miskin betul Tuhan Ahli Sunnah wal Jamaah sampai tak ada tempat. Mana boleh kias Allah dengan makhluk? Syarat paling utama kias adalah persamaan. Mumasalah, baru boleh kias. Kalau kias ma'al fariq, kias yang ada perbezaan, hatta dalam ilmu fiqh, jangan cakap dalam akidah, dalam ilmu fiqh saja batal kias tu. Jadi bila terbatal kias yang ada perbezaan, jelas terbatal kias Allah dengan makhluk, kerana Allah dan makhluk berbeza. Jadi contohlah kalau ni sembah kepada makhluk, orang tak ada anak ni satu kekurangan. Kan sedih kadang-kadang orang dah kahwin 10-20 tahun, bila ditanya, mana anak tak bawa ke? Termenung dia. Ada kawan siku. Kenapa? Jangan tanya, dia tak ada anak. Oh, satu kekurangan. Tapi ada anak pada Allah. Jangan. Kerana anak Allah tu maknanya Tuhan. Anak Tuhan maknanya Tuhan. Bila Tuhan lebih pada satu, mana masing-masing Tuhan ada space dia. Ada domain dia. Dia tidak mutlak lagi. Jadi sebab itu tak boleh kias Allah dengan makhluk. Untuk Allah tidak ada anak tu adalah kesempurnaan. Pada makhluk ada anak itu adalah satu bentuk kesempurnaan. Maka demikian tempat. Ada tempat itu satu keperluan pada makhluk, sedangkan memerlukan kepada tempat itu adalah satu kekurangan, nisbah kepada Allah Ta'ala. Tak boleh dikiaskan oleh kerana orang miskin pun ada rumah, maka Allah pun patutnya ada tempat. Ini memang secara pemikiran yang tak betul lah kalau orang Terengganu kata masuk air kepala masuk air lah kalau nak samakan Tuhan dengan makhluk macam tu. Na'udzubillah. Tapi zaman kita yang masuk air macam tu pun ramai orang ikut. Na'udzubillah min zalik. Saya setakat itu dulu malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung insya-Allah pada malam besok. Kita boleh undur sedikit sebab kita tadi baru saja masuk kepada sifat baqa', jadi tak salah besok kita mulai dengan sifat baqa' di muka surat 96 yang mana sudah ada kitab. Standby malam besok muka 96, yang mana belum ada kitab dan berkeinginan boleh hubungi nombor yang tertera di frame tu. Saya pun tak nampak sangat nombor tu, tapi mungkin tuan-tuan boleh rujuk di situ. Ada ditinggalkan nombor WhatsApp, boleh order dan mereka akan post ke alamat. Moga-moga dengan ada kitab tu lebih seronok kita mengaji, kita ada boleh buat catatan dan sebagainya, dan moga-moga diberkati ilmu kita pada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.